Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Farahim binti Hasnan ID. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Syaira binti Masaad. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina Akila binti Muhammad Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Islam semester 6 di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Video ini bertujuan untuk memenuhi keperluan khusus HIS 3033 subjek Fiqh Mulakahat di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Nur bin Daud. Tajuk yang kami pilih adalah pertunangan dan isu yang akan kami bahaskan berkenaan dengan isu hebahan pertunangan. Ustaz, kalau ada orang ajak kita kahwin dan kita pula setuju, ada yang kata dah dikira bertunang. Betul ke? Bertunang ini sunnah. Sudikah awak menjadi isteri saya? Tu meminang. Faham tak? Tu meminang. Pertanyaan setuju atau tidak tu meminang. Tak kira dia kata tu direct depan, atau dia pakai telefon, atau dia WhatsApp, tu panggil meminang. Apabila pihak perempuan menjawab bersetuju, I'm okay, tak kira lah bahasa Tamil kali pun, maka mereka sudah dikira bertunang. Sekalipun berdua je cakap bertunang dah. Dah wali tak tahu, keluarga tak tahu. Keluarga tak syarat. Yang syarat ayah dia kena setuju. Perempuan-perempuan yang tidak boleh menguruskan diri. Kalau macam tu, maknanya ramai lah orang bercinta dah bertunang tanpa sengaja, Ustaz. Dah kita tak belajar, kita tanggunglah akibat dia. Nak? Apa maksud bertunang Okey, saya akan menjawab kepada persoalan tadi. Apakah definisi bertunang? Okey, bertunang secara umumnya adalah satu adat yang diamalkan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, yang mana ia diterima pakai oleh masyarakat Islam sebagai satu ibadah. Pertunangan di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khitbah, yang bermaksud meminta seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya. Al-khitbah di dalam bahasa Arab, bertunang di dalam bahasa Melayu, yang memberi maksud kepada permulaan ataupun mukadimah kepada nikah atau kahwin. Al-khitbah di dalam bahasa Arab apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu, ia akan menjadi melamar wanita untuk dijadikan bakal isteri. Okay, menurut Dr. Yusuf Al-Khadawi berpendapat bahawa al-khitbah ni dia membawa maksud makna yang menzahir dan mengiklankan kehendak ataupun kemahuan seorang lelaki untuk berkahwin dengan seorang wanita. Pertunangan ini adalah satu ungkapan yang menyeru kepada pernikahan. Pertunangan ini adalah semata-mata satu perjanjian di antara dua pihak lelaki dan perempuan untuk melangsungkan perkahwinan. Pertunangan ini juga bukanlah satu akad seperti pernikahan, dan memutuskan pertunangan dengan sebab-sebab tertentu bukanlah satu kesalahan. Dari segi adat Melayu, ia merupakan satu ikatan sebelum ke alam perkahwinan. Pemberian cincin semasa bertunang adalah suatu adat yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Dapat difahami bahawa pertunangan ini ialah sebagai satu tanda persetujuan di antara pihak lelaki dan perempuan dalam rangka membina rumah tangga untuk menjadi suami isteri. Maksud definisi ini, bertunang adalah mukadimah ataupun permulaan kepada perkahwinan, iaitu dengan melamar seorang wanita untuk dijadikan bakal isteri. Ia tidak semestinya melakukan majlis rasmi yang mesti adanya upacara penyarungan cincin oleh keluarga bakal pengantin, meminta izin dan mendapatkan persetujuan daripada tuan badan dan pihak keluarga sendiri telah bermaksud bahawa anda dan si dia telah bertunang. Ada ke pandangan ulama mengenai pertunangan ni?
Oh, ada je pandangan ataupun pendapat para ulama pasal pertunangan ni. Menurut Imam Syafi'i, hukum melakukan pertunangan ini adalah sebagai suatu hukum yang sunat. Maka adalah tidak menjadi suatu kesalahan sekiranya kita melakukan sedikit majlis untuk mengisytiharkan ataupun memberitahu kepada umum bahawa kita telah bertunang. Okey, hal ini adalah bertujuan bagi mengelakkan berlakunya pertindihan hajat oleh dua orang lelaki kepada seorang wanita yang sama. Okeylah, saya ingin menambah sedikit bagaimana konsep pertunangan ini harus dilakukan. Sebahagian ulama berpendapat dan beranggapan bahawa menyembunyikan pertunangan ini merupakan suatu perbuatan yang digalakkan di dalam Islam. Hal ini juga turut disokong oleh sebahagian daripada ulama mazhab Maliki, di mana mereka berpendapat bahawa menyembunyikan pertunangan merupakan suatu perbuatan yang digalakkan di dalam agama Islam. Ada tak dalil yang berkaitan dengan pertunangan sama ada Al-Quran ataupun hadis? Baik, untuk dalil bagi pertunangan ada dua, iaitu pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Okey, bagi Al-Quran, Allah ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235, iaitu Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ataupun kamu menyembunyikan keinginan untuk mengahwini mereka ke dalam hatimu. Okey, itu dalil untuk Al-Quran. Manakala untuk hadis pula, Nabi Muhammad SAW ada bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya di antara keberkatan seorang wanita itu ialah kemudahan dalam meminangnya. Hadis riwayat Ahmad. Okey, jadi kat sini daripada dua dalil yang telah saya sebutkan tadi, kita boleh nampaklah iaitu pertunangan ni disyariatkan dalam Islam dan pertunangan ni pun dah berlaku pada zaman Nabi. Mari kita belajar tentang adab bertunang. Sebelum kita memahami adab-adab bertunang, mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan pertunangan. Tunang adalah proses untuk seorang lelaki menyatakan hasratnya untuk menikahi wanita yang disukainya. Ia boleh dinyatakan secara terus kepada wanita tersebut ataupun kepada keluarga wanita. Di dalam bahasa Arab, pertunangan bermaksud khitbah. Adab yang seterusnya adalah memilih calon tunang yang baik. Terdapat kriteria-kriteria utama yang dapat menentukan seseorang itu baik, antaranya solat, jaga maruah, hormat ibu bapa dan menutup aurat. Adab yang seterusnya iaitu adab yang ketiga adalah tidak menghebohkan pertunangan. Pertunangan bukan seperti perkahwinan. Belum pasti mereka akan berkahwin. Pertunangan yang tidak dihebohkan dapat mengelakkan daripada pihak yang hasad dengki. Adab yang seterusnya adalah tidak sengaja melengah-lengahkan tempoh pertunangan. Pertunangan haruslah dipercepatkan. Pertunangan tidak memerlukan masa yang terlalu lama untuk saling mengenali. Pertunangan yang dipercepatkan ataupun perkahwinan yang dipercepatkan dapat memelihara diri dan memelihara iman. Adab yang seterusnya adalah istikharah. Istikharah bermaksud memohon petunjuk daripada Allah terhadap pilihan yang ingin dibuat. Istikharah dapat menjamin kebahagiaan hidup. Istikharah dapat menjamin keberkatan Allah, serta istikharah membantu untuk membuat pilihan yang betul.
Jadi saya nak sharekan satu video mengenai pertunangan ni, iaitu berkait dengan isu. Jadi apa isunya? Isunya adalah hibahan dalam pertunangan. Jadi mari kita saksikan video di sebelah. Nak beritahu orang lah pasal bertunang ni. Assalamualaikum Syuhada. Waalaikumsalam. Hai Aina. Lamanya tak jumpa Aina. Lama tak jumpa kau. Alang-alang aku dah jumpa kau ni. Aku dah jumpa kau pergi majlis pertunangan aku. Lusa tau. Oh, ya ke? Wah, tanya Aina. Aku pun tumpang happy. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, aku pasti akan datang. Okeylah, aku nak pergi jemput ramai orang lagi ni. Okeylah, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Haja. Kau sihat? Waalaikumsalam. Aku sihat je. Ada apa kau datang sini? Oh, aku datang ni. Aku nak jumpa kau datang rumah aku. Lusa. Aku nak tunang apa aku. Jangan lupa datang lah. Wah, ya ke Aina? Kau nak bertunang dah? Wah, tahniah. InsyaAllah nanti aku akan datang Terima kasih jemput. Sama-sama. Okeylah Haja. Aku nak ke kampung sebelah ni. Okey, bye. Assalamualaikum. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the. You set my world on fire. I don't know what it is you do. Korang, Aina nak beritahu ni. Aina sedih sangat. Aina tak tahu nak buat macam mana sekarang ni. Lagi sebulan je majlis perkahwinan aku dengan dia. Tapi sekarang pak wak aku nak minta putus tunang. Sebab dia ada perempuan lain.
Aku tak tahulah sebab aku dah hebahkan dekat semua orang yang aku dah bertunang. Lah, ya ke Aina dah putus tunang? Lah, kesiannya Aina. Tak apalah Aina, anggaplah ini sebagai satu ujian dan dugaan yang Allah beri kepada Aina, ya? Aina, sebagai kawan awak, saya nak nasihatkan supaya selepas ini, kalau awak nak buat sesuatu perkara, awak kena berfikir terlebih dahulu. Dan janganlah buat sesuatu perkara itu melulu tanpa berfikir akan kesan dan akibatnya pada masa yang akan datang. Sebab itulah di dalam agama Islam kita digalakkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahu kepada orang lain secara heboh ataupun terang-terangan sekiranya kita hendak bertunang, kerana bimbang akan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini kelak. Jadi yang akan dapat malu mestilah diri kita dan keluarga kita, kan? Bahkan juga kebanyakan ulama pun berpendapat bahawa menyembunyikan pertunangan itu adalah lebih digalakkan, seperti yang dilakukan oleh sebahagian daripada imam mazhab Maliki, di mana mereka berpendapat bahawa menyembunyikan pertunangan itu adalah digalakkan. Jadinya harap apa yang berlaku kepada Aina ini dapat dijadikan sebagai satu iktibar dan pengajaran supaya tidak akan berlaku lagi pada masa hadapan, ya. Sokong Kak Hanif. Itulah Aina kan dah nasihat dah, janganlah hebahkan semua ni sebab tunang ni tak boleh dihebahkan. Macam-macam dugaan terjadi. Sekarang ni dah ramai yang tahu kau bertunang. Sekarang tak sampai seminggu dah putus. Okay. Ingatlah hadis dah ada Rasulullah SAW bersabda. Dia kata apa? Zahirkan, iklankan pernikahan dan sembunyikan pertunangan. Kau heboh-heboh semua ni bukan dia dapat apa pun. Mungkin apa yang terjadi ini boleh dijadikan pengajaran untuk kita sendiri dan orang lain, yang mana dalam tak semua perkara pun kita boleh hebahkan di media sosial dan kenalan-kenalan yang lain, kerana masyarakat sekarang ni bagaikan sudah ada kuasa untuk cuba mencari kisah sebenar atas sesuatu yang berlaku. Mungkin jodoh kau untuk ada yang lagi baik daripada yang sekarang. Kita kena ingat semua ni ada hikmah di sebalik kejadian. Terima kasih korang. Aina janji Aina tak akan buat perangai macam ni lagi. Sebab Aina malu sangat. Terima kasih. Berdasarkan lakonan tadi dapat kita perhatikan yang mana seorang wanita tersebut dia menghebah-hebahkan pertunangannya secara besar-besaran. Maksudnya dia menghebahkan di media sosial seperti status WhatsApp, di dalam grup-grup dan kenalan-kenalannya bahawa dia ingin bertunang. Lalas dapat tahu dia putus tunang, kan dah malu. Macam mana dia nak hadap semua ni, kan? Okay, dia ada masalah kalau kita nak hebahkan pertunangan, tapi janganlah secara berlebih-lebihan serta menyambutnya seolah-olah seperti majlis perkahwinan, kerana pertunangan itu adalah perjanjian menuju perkahwinan dan boleh sahaja suatu pertunangan tersebut boleh dibatalkan. Okay, antara persoalan yang selalu timbul di dalam pertunangan ini, adakah dibenarkan oleh syarak untuk kita mengiklankan atau kita dihebahkan pertunangan tersebut seperti mana diiklankan majlis perkahwinan ataupun tidak? Ada dua pendapat di sini. Yang pertama, harus dihebahkan. Tidak ada halangan dalam mengumumkan pertunangan secara syarak kerana hukum asalnya adalah harus dan tak ada pun nas ataupun dalil yang melarang atau mengharamkan pengumuman pertunangan. Yang kedua, sunat disembunyikan. Ada juga golongan yang tidak menggalakkan pengumuman pertunangan. Sebahagian ulama melihat bahawa menyembunyikan pertunangan adalah sesuatu yang digalakkan. Ini kerana terdapat hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mana Rasulullah SAW bersabda, zahirkan pernikahan dan sembunyikan pertunangan. Disebabkan itu, sebahagian Al-Malikiyah berpendapat bahawa menyembunyikan pertunangan itu adalah digalakkan. Kita tidak digalakkan menyebarkan pertunangan kita kepada orang lain kecuali kepada keluarga terdekat sahaja, itu keluarga sebelah lelaki dan perempuan boleh, tapi kita tidak digalakkan dihebahkan kepada saudara mara lain dan sahabat handai, kerana pertunangan ini hanyalah ikatan sementara sebelum kahwin. Jika benar-benar ingin mengikut
seperti kehendak Islam, janganlah menghebahkan kepada awam, terutamanya kepada media sosial sekali mana pun belum diijabkan, kerana ikatan janji untuk berkahwin boleh membawa fitnah dengan mudah. Kepada sesiapa yang ingin bertunang, ingat, dah tunang belum tentu confirm akan kahwin. Boleh juga tamat pada kesudahan yang tidak diharapkan. Kadang-kadang berlaku masalah yang tidak dapat dielakkan, yang mana akhirnya putus tunang. So benda ini sebenarnya normal. Sebab itu Islam tak galakkan hebohkan pertunangan, sebab nak jaga perasaan kedua-dua pasangan. Takut-takut tak jadi kahwin. Tetapi ada pasangan selepas bertunang mereka berkahwin, dan ada pasangan selepas bertunang mereka tidak jadi kahwin disebabkan masalah-masalah yang tertentu. Oleh itu, kalau bertunang pun Nabi tidak kasih hebohkan, apatah lagi berkahwin. Oleh yang demikian, bersederhanalah dalam pertunangan, kerana ia lebih dituntut, dan boleh juga sekiranya seseorang itu untuk merahsiakan pertunangannya untuk aman dari berlakunya hasad dengki dan sebagainya. Fikir-fikirkanlah dan selamat beramal. Berdasarkan video yang telah kita lihat sebentar tadi, kita boleh lihat bagaimana proses hebahan dalam pertunangan ini boleh berlaku. Hebahan dalam pertunangan ini menurut pandangan ulama, dan kebanyakan mereka menyatakan boleh untuk kita hebahkan pertunangan ini kepada orang ramai. Tetapi pertunangan tersebut hendaklah dihebahkan secara sederhana dan berwaspada. Hal ini kerana kita kena teliti tujuan pensyariatan pertunangan di dalam Islam. Tujuan Islam syariatkan pertunangan ini adalah kerana untuk mereka ataupun pasangan lelaki dan perempuan ini saling kenal mengenali antara satu sama lain. Tujuan ini juga adalah satu proses untuk mereka menerima antara satu sama lain sebelum mereka melangkah ke alam perkahwinan. Walaupun tempoh pertunangan ini kita kenali sebagai tempoh persediaan sebelum melangkah kepada perkahwinan, iaitu kita perlu sediakan persediaan sebelum perkahwinan, segala dokumen-dokumen, segala jemputan dan sebagainya. Tetapi pasangan lelaki dan perempuan ini harus menyiapkan diri mereka daripada segi mental ataupun fizikal. Perkahwinan bukanlah suatu kemenangan bagi pasangan, tetapi perkahwinan adalah satu proses perjalanan hidup bagi pasangan, bagaimana mereka hendak membina kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam mereka menguruskan keluarga, dalam mereka menguruskan segala perbelanjaan dan sebagainya. Secara keseluruhannya, kita boleh lihat hebahan dalam pertunangan ini menurut perspektif Islam, ia dibenarkan dan dibolehkan untuk menghebahkannya, tetapi tak boleh berlebihan dalam menghebahkannya, kerana perkahwinan adalah satu perjanjian antara pasangan, dan pertunangan ini boleh dibatalkan jika mereka tiada persefahaman. Oleh itu, kita dituntut di dalam Islam untuk bersederhana dalam pertunangan, dan kita juga dibolehkan untuk merahsiakan pertunangan tersebut supaya tiada unsur dengki ataupun timbulnya fitnah bagi pertunangan tersebut. Baiklah, secara kesimpulannya adalah tidak menjadi suatu permasalahan untuk seseorang itu menghebahkan pertunangannya. Namun, hendaklah diingat bahawa janganlah berlebih-lebihan dalam menghebahkannya serta menyambutnya seolah-olah seperti menyambut sebuah majlis perkahwinan, kerana fasa pertunangan itu adalah sebuah perjanjian menuju kepada alam perkahwinan, dan boleh sahaja sesuatu pertunangan itu dibatalkan.
Baiklah, sebagai umat Islam, haruslah diingat dalam kehidupan hendaklah kita sentiasa bersederhana dalam melakukan sesuatu perkara. Begitu juga dengan alam ataupun fasa pertunangan ini. Kita diingat untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukannya serta juga tidak menghebohkannya kepada masyarakat di luar sana. Hal ini adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang permasalahan yang tidak diingini seperti timbulnya fitnah ataupun ianya boleh mendatangkan malu kepada kaum keluarga dan juga saudara mara yang terdekat. Oleh yang demikian itu, bersederhanalah dalam pertunangan itu adalah lebih dituntut di dalam Islam, dan juga sekiranya seseorang itu boleh merahsiakan pertunangannya, maka adalah sangat digalakkan kepada mereka untuk merahsiakan dan menyembunyikan pertunangan mereka daripada menghebohkan ataupun memberitahu kepada masyarakat di luar sana. Hal ini adalah kerana sekiranya kita berbuat demikian, banyak manfaat ataupun kelebihan yang boleh kita dapat daripada kita menghebohkannya kepada masyarakat di luar sana. Antara kebaikan ataupun kelebihan sekiranya kita sebagai umat Islam merahsiakan ataupun menyembunyikan pertunangan ini adalah antaranya tidak akan timbulnya hasad dengki ataupun timbulnya sebarang fitnah yang akhirnya boleh membawa malu dan juga mudarat kepada diri kita, keluarga dan juga saudara mara yang terdekat. Justru itu, marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam mengikuti dan mematuhi garis panduan dan juga adab-adab yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai pertunangan ini. Semoga ianya akan memberikan banyak kelebihan dan manfaat kepada diri kita dan juga keluarga kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alaika sallallahu oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu oh Muhammad, you inspire me in every Peace.